Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 68. Ya, kita masih lagi di bawah tajuk bab yang keempat. Ya, saya mestilah bersifat seorang muslim terhadap ahli keluarga saya. Tuan-tuan, bab yang pertama dalam kitab ini, kitab Madza Ya'ni Intima'il Islam, apa erti saya menganut agama Islam. Bab yang pertama ialah bab yang membicarakan tentang saya mestilah menjadi seorang Islam dari sudut akidah. Apa pun yang kita nak buat, terlebih dahulu kita kena betulkan cara pegangan kita. Terlebih dahulu kita kena betulkan cara faham kita. Terlebih dahulu kita kena betulkan cara fikir kita. Ya, bila pegangan kita betul, sehinggalah cara fikir kita betul, akan membuatkan cara faham kita betul. Maka apabila kesemua itu sudah betul, maka dengan sendirinya yakin kita akan betul. Bila yakin kita dah betul, buatlah apa saja, insya-Allah kesemuanya akan jadi betul. Itu bab yang pertama. Kita nak jadi seorang suami, kita kena jadi suami yang yakin kita betul dengan Allah. Ya, kita nak jadi seorang suami, kita jadi suami yang betul pegangan agama kita. Baik, itu bab yang pertama. Dalam kitab ini juga ada bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu saya mestilah menjadi seorang Islam dari sudut ibadah. Yakin dah betul, ya, hati dah betul, maka dia perlu disusuli dengan beramal pula. Sebab bila kita beramal, dengan sendirinya hati kita akan bersih. Betul saja tak cukup kalau tak dibersihkan. Macam kereta, enjin kereta tu elok, asal start bunyi jalan. Tapi kalau kereta tu tak pernah dibasuh, apakah halnya ni? Daripada awal beli, ya, macam bas Sriwijaya dululah, daripada awal dia keluar sampailah ke sudah tak pernah basuh-basuh, apakah halnya? Tu orang bas Sriwijaya dulu. Daripada awal kita beli kereta, kan, sampai hari ni tak pernah dibasuh. Apakah hal ni? Tak keteringin nak tengok kereta tu bersih. Macam mana cara nak bersih? Basuhlah. Bila dah basuh, yang herannya bila dah basuh, rasa laju pula awak. Walhasil sama aja, memang kan? Tapi heran, sebelum basuh rasa perlahan je, bila dah basuh rasa laju pula. Dia punya semangat dia tu lain. Macam itulah hati. Betul je tak cukup, ya, tak boleh tidak, hati tu perlu dibersihkan. Maka macam mana cara kita nak bersihkan hati? Tak ada cara lain melainkan dengan cara kita beribadah. Rupa-rupanya nak jadi ketua ni, ketua dalam keluarga lah terutamanya, dia tak cukup sekadar hati tu betul, ya, tak cukup sekadar yakin tu betul. Tak boleh tidak. Bukan saja hati tu kena betul, bahkan hati tu juga perlu dibersihkan.
Ya, semakin berat tanggungjawab kita, semakin akrab hubungan kita dengan Allah. Ni kata, saya mestilah menjadi seorang Muslim dari sudut ibadah. Itu kita dah belajar. Kemudian bila hati itu dah betul, disusuli pula dengan hati itu sudah dibersihkan. Ya, hati itu mesti dibetulkan dengan akidah. Kemudian hati itu mesti dibersihkan dengan ibadah. Insya-Allah dia bukan boleh buat-buat benda ni, Haji Malik. Dengan sendirinya bab yang ketiga datang. Saya mestilah menjadi seorang Islam dari sudut akhlak. Rupa-rupanya kita nak jadi seorang yang berakhlak mulia ni, dia bukan boleh dibuat-buat. Sampai bila kita nak berlakon jadi orang baik ni, Imam? Sampai bila kita nak berlakon depan orang ramai, pijak semut tak mati? Lalu ke? Kalau dengan isteri, sampai bila kita boleh berselindung dengan isteri? Kan? Dengan anak juga begitu. Dengan mak ayah kita juga begitu. Sampai bila? Dalam masyarakat, sampai bila kita nak sorok? Jadinya, untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, dia tak boleh dibuat-buat. Bila hati kita betul, disusuli dengan hati itu telah dibersihkan, tuan-tuan, dengan sendirinya akan lahirlah daripada hati yang betul, hati yang bersih, maka akan lahirlah akhlak-akhlak yang terpuji. Itu orang panggil buah daripada hati yang betul dan hati yang bersih. Hasilnya apa dia? Akan lahirlah akhlak yang terpuji. Cara kita bercakap, cara cakap orang yang berakhlak. Cara kita melihat dengan akhlak. Cara kita mendengar dengan akhlak. Rupa-rupanya nak mendengar pun kena ada akhlak. Ada orang ni mendengar pun tak ada akhlak. Orang belum habis cakap, dia dah menyampuk. Kan? Ini contoh orang yang mendengar tak ada akhlak, Haji Malik. Orang yang melihat pun kena ada akhlak. Ada benda yang kita boleh lihat, ada benda yang kita tak perlu lihat. Bak kata Haji tu, ada benda yang sikit-sikit bolehlah lihat. Gitu kan. Sekali tak apa, jangan banyak kali, kata dia. Rupa-rupanya cara nak melihat pun ada akhlak. Tuan-tuan, benda ni bukan boleh dibuat-buat. Ya, benda ni hasil daripada hati yang betul, disusuli dengan hati yang bersih, maka hasilnya akan lahirlah akhlak-akhlak yang terpuji. Baik. Bila akhlak dah betul, terbit daripada hati yang betul, akhlak yang baik. Terbit daripada hati yang bersih, akhlak yang terpuji. Maka kita terjemahkan akhlak yang terpuji itu antaranya dalam lapangan keluarga kita. Kita tunjuk akhlak yang baik. Kita sebagai suami, kita tunjukkan kita ni suami yang baik. Kan? Kita kahwin, Allah rezekikan kepada kita zuriat, kita tunjukkan pula kita sebagai bapa, kita jadi bapa yang berakhlak. Ini maknanya kita applykan akhlak yang terpuji itu. Mungkin bukan di satu lapangan yang besar dalam masyarakat, mungkin tidak, tapi
kita terjemahkan akhlak yang terpuji itu di dalam keluarga kita. Maka datanglah bab yang keempat. Nampak? Saya mestilah bersifat seorang Muslim terhadap ahli keluarga saya. Kalau ia nak merokok pun, janganlah merokok depan anak, kan? Kalau ia nak bergaduh laki bini pun, tak payahlah bergaduh depan anak-anak. Ya. Kalau ibu pula, memang ia di rumah tu, depan kita tu suami kita, okey lah. Depan kita tu anak-anak kita, iyalah. Tapi janganlah pakai sampai menjolok mata. Sebab anak tu dah balik, anak tu dah besar. Kena pula anak tu anak lelaki. Ayah pun begitu. Ya. Walaupun ia yang perempuan tu isteri kita, okeylah. Ya, perempuan tu anak perempuan kita, tak apalah. Tapi janganlah sampai ayah tu pakai menjolok mata depan anak perempuan. Entah-entah anak perempuan tu meluat tengok, ayah ni dah tua, kan? Kalau nak pakai menjolok mata dalam bilik nanti, isteri pandang kita, kita pandang isteri. Ini kata akhlak Haji Malik. Ya? Faham kan? Baik, malam